Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So, terima kasih masih lagi berada di channel YouTube Kelas Matematik Tahun 4. Jadi pada hari ini kita akan membincangkan satu subtopik yang mana memberi sedikit kesukaran pada murid-murid untuk kuasai, iaitu topik darab. Jadi murid-murid, sudah bersedia? Pastikan ada alat tulis dan juga buku teks sebagai rujukan. Jadi, apa tunggu lagi? Jom kita masuk ke kelas. Okey, baik. Pada hari ini, boleh buka buku teks muka surat 30 sebagai panduan. Dan selebihnya boleh lihat pada skrin handphone ataupun laptop masing-masing. Jadi hari ini kita akan membincangkan tajuk darab. Kalau melihat pada gambar ini, mak dia tengah masak kuih rose. Mak dia cakap, hari ini kita ada tambahan sebanyak 12 paket. Jadi anak dia cakap, saya masukkan satu paket ni, saya masukkan 10. Kalau satu paket ada 10, 12 paket ada berapa? Jadi operasi apa yang sesuai kita gunakan di dalam masalah ini? Kalau kita nak gunakan operasi tambah tak ada masalah, tapi dia akan jadi lambat lah. Awak kena tambah 10, tambah 10, tambah 10 sebanyak 12 kali. Jadi operasi darab ni adalah membantu kita, memudahkan kita untuk mengira. Kerana operasi darab ni merupakan hasil tambah yang berulang. Okay, jadi kalau kita nak kira berapa jumlah kuih rose di dalam 12 paket, jadi kita menggunakan operasi darab. 12 darab 10. Kita boleh menggunakan cara yang pertama ini. 12 darab 10. Mengapa kita menggunakan 10? Kerana cara yang pertama ni kita menggunakan blok asas 10. Jadi blok asas 10 yang pertama ni dipanggil 10. Kalau 2, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 10, 11, 12. Dia tak panggil 100, 110, 120 tak, sebab kita menggunakan asas dalam blok puluh lah. Okay, boleh faham tak bentuk ni? Kenapa 12 puluh? Kerana kita ada 12 blok asas 10 ni. Okey, kalau kita kumpulkan 10 blok asas yang pertama ni. 10 blok asas yang pertama. Kalau kita kumpulkan dia jadi apa? Dia akan jadi 100 lah. Dia akan jadi blok 100. Jadi, daripada sini kita boleh simpulkan bahawa 12 puluh tu bermaksud 10 puluh tambah 20. 10 puluh ni adalah nilai 120 bermaksud 20. Jadi 100 tambah 20 bersamaan 120. Okey, jelas? Ini kita dah belajar dah. Lama dah kita belajar. Jadi kita ulang kaji sedikit berkaitan dengan numbers block ni lah. Okey, blok asas ni. Okey, jadi kalau kata 12 puluh ni apa maksud dia? Maksudnya ada 12 lah yang blok ni kan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Okey, 12 puluh. Tapi kalau 10 yang pertama ni kita gabungkan, dia akan jadi inilah blok 10 puluh ni. Maksudnya 100. Ini nilai 100. Tak perlu kira. Inilah saya pesan, tak perlu kira. Maksud nilai dia adalah 100. Okay, baik. Ataupun kita boleh menggunakan cara yang kedua. Okey, ini tips saya. Okey, kalau jumpa soalan darab dengan 10.
Ingat sampai bila-bila? Sampailah tahun depan darjah 5, tahun satu lagi UPSR. Kalau nombor yang didarabkan dengan nilai dia 10, awak hanya tambah sifar dekat bahagian belakang dia. Okay? Maksudnya kalau 12 darab 10, 12 ni awak salin dan awak tambah sifar dekat belakang dia. So, jawapan dia akan jadi 120. Kalau soalan objektif kan, kertas 1, ABC kan. Awak tak perlu kira, congak je. Okay, boleh? Maksud kalau kata 12 darab 10. 12 darab 10, 12 darab 1, 12 tambah sifar belakang. 120. Okay, contohnya 9 darab 10. 9 darab 10, 90. Okay, 15 darab 10, 150. Boleh? Maksud awak tambah sifar pada bahagian belakang dia. Dekat bahagian belakang. Okay, baik. Seterusnya, ni soalan tadi lah. Jumlah kuih ros dalam 12 paket ialah 120 keping. Okay, soalan seterusnya. Berapakah bilangan buah tembikai susu di dalam 20 buah bakul yang sama? Setiap bakul ada berapa dalam bakul ni? Ada 34 biji. Satu bakul ada 34. Tapi soalan nak kata, berapakah bilangan kalau 20 bakul? Kalau awak nampak nilai, dia kata nak berapakah jumlah, tapi nilai yang banyak, kita menggunakan operasi darab. Okay. Jadi bermaksud 20 darab 34 biji. 20 bakul kita darab dengan 34 biji. Kenapa? Sebab satu bakul bersamaan 34 biji. Ini adalah merupakan hasil darab dalam bentuk lazim. Kalau dah lupa belajar darjah 3 dahulu, so kita ulang kaji sekali lagi. Kalau 34 darab 20, ini bentuk lazim dia. Okay, 34 darab 20. Jadi kita nak darab apa dulu? Nilai yang bahagian atas ni, kita darab yang sini dahulu. Okay, maksudnya 34 darab sifar dahulu. Maksudnya 4 darab sifar, 3 darab sifar. Okay, kalau tak jelas, tengok dekat bawah ni. 34 darab 20. Okay. Jadi 4 darab sifar, 3 darab sifar. Ni. 4 darab sifar dahulu, kemudian baru 3 darab sifar. Yang dapat tu sifar. Okay. Kemudian baru kita darab dengan rumah sebelah dia, 2. Maksudnya 34 darab 2. 4 darab 2, 8. 3 darab 2, 6. Jadi dia melibatkan operasi darab dan juga sifir. Sifir berapa? Sifir 2. Kalau tak hafal sifir, dia akan jadi lambat. Jadi tolong hafal sifir. Okay, so dia akan jadi seperti ini. 4 darab sifar, 3 darab sifar. Jadi untuk yang ini, bila kata 4 darab 2 kan, awak jangan letak nilai di bawah ni. Jangan letak terus bawah ni. Jawapan dia mesti bermula di kat bawah ni. Biasa ni biarkan sifar. Maksudnya 4 darab 2, 8. 3 kali 2, 6. Okay, itu susunan dia. Sekali lagi, 34 darab 20. 4 darab sifar, 3 darab sifar. Jadi bila 4 darab 2, jangan tulis dekat sini. Ini tak perlu. Kita tulis jawapan sini. 4 darab 2, 8. Dia mesti rumah sebelah sini. 3 kali 2, 6. Berapa jawapan dia? 680. Ini memang biarkan kosong. Letak kosong pun sifar lah. Tempat dia sifar kan. Sifar tambah sifar. Ramai yang murid-murid buat apa? Bila dia darab yang ini, 4 kali 2, dia tulis 8 dekat sini. Ini salah lah.
Okay, boleh? Tak apa, ada banyak lagi contoh. 680. Okay, seterusnya contoh dia. 420 buah kotak buku masing-masing berisi 100 buah buku. Dikeluarkan dalam sehari. 420 kotak buku. Satu kotak ada 100. Dikeluarkan satu hari. Okay, satu lagi. Ada 65 buah mesin cetak. Okay. Masing-masing boleh mencetak 1000 buah buku sehari. Ini situasi yang kedua. Ini situasi yang pertama. Okay, kita tengok 420 buah kotak. Satu kotak ada 100. So, berapa jumlah yang dikeluarkan dalam sehari? Jadi 420 darab 100. Ni nampak tak macam soalan tadi kan? Kalau darab 10, kita letak sifar pada bahagian belakang dia. Yang ni boleh buat tak? Boleh. Tengok ni. Kalau kata 420, sini ada sifar kan? 420 belakang ni ada sifar. Darab dengan 100. Kita tambah je belakang dia. Sifar, sifar, sifar. Kalau dapat soalan terus congak. Jangan letak sifar-sifar je. Walaupun nak 100 kan. Tapi dekat belakang ni ada nilai sifar dia juga. So ada 3 sifar. Sifar, sifar, sifar. Ini teknik tau. Ataupun tips. Supaya bila dapat soalan berbentuk seperti ini. Darab 10 ke, darab 100 ke, darab 1000 ke. Kita hanya letak nilai sifar dekat belakang dia. Contoh dia macam ni. 145 darab 100. Berapa jawapan dia? Ada berapa sifar dekat belakang dia? Ada 2. So kita letak 145 sifar, sifar. Macam ni pula. Ada berapa sifar? Ada 2. Salin je 7 sifar 8 sifar, sifar. Nampak? Okay, saya ulang sekali lagi. Kalau darab dengan 100, darab dengan 10. Kalau 10 ada berapa sifar? Ada 1. Letak 1 je sifar. Ini darab dengan 100. So ada berapa sifar? Ada 2. So kita letak 2 sifar. So sifar, sifar. So jawapannya adalah 14,500. Bahagian B pun sama juga. 708 darab 100. Ada berapa sifar? Ada 2. So jadi 70,800. Okay, kira jumlah buku yang dicetak dalam sehari. Okay, so 65 darab 1000. So ada berapa sifar? Ada 3. So letak sifar 3 dekat bahagian belakang. Pula nak pening kepala. 65 darab 1000. Sungguh-sungguh awak kira ni. Jadi untuk kiraan pantas. Kita dah tahu dah darab sifar. Darab 1000. Maaf. Darab 1000. So 1000 ada 3 sifar. Kita jangan letak sifar je lah kat bahagian belakang. Sifar, sifar, sifar. So, jadi jumlah buku yang dicetak dalam sehari ialah 65,000 buah. Ini contoh dia. Kalau kata darab 10, kita letak je lah 1 sifar. Kalau ada 2 sifar, kita letak 2 sifar. Kalau ada 3 sifar, kita letak 3 sifar. Jadi 65,000 sifar, sifar, sifar. Okay. So kalau nampak bentuk soalan berbentuk seperti ini, darab 10, darab 100, darab 1000, jawapan dia salin balik bahagian hadapan dia. Kalau kata 65, letaklah 65. Kan? Kalau kata 65, salin balik 65. Letak je belakang-belakang dia. Sifar, sifar, sifar. Okey, darab 4 dengan 10,395. Ini soalan berbentuk ayat. Kita jadikan dalam bentuk ayat matematik. Bermaksud 4 darab 10,395. Ingat, darab merupakan tambah yang berulang. Yang seperti mula-mula tadi yang diberitahu, darab merupakan operasi tambah. Tambah yang macam mana? Tambah yang berulang. 10,395. Kita tambah sebanyak 4 kali.
Boleh nak tambah, tak ada masalah. Tapi ambil masa lah. Jadi nak kiraan pantas, kita menggunakan operasi darab. Okey, ni darab seperti biasa. Okey, contohnya apa? 5 darab 4. Okey. Ini ada jawapan dah. Okey, kita cuba buat dekat sini. 10,395 darab 4. Okey, tengok Ni bagi siapa yang tak mahir ataupun dah lupa ataupun tak ingat macam mana nak darab ni. Ingat. 5 darab 4. Ni sifar 4 ni. Siapa lupa tulis sifar 4. 5 darab 4, 20. Tulis 2 dekat atas, sifar dekat bawah. Okey. Okey, 9 darab 4. Okey, sifar 4. 9 darab 4 sama dengan 36. 36 tambah 2, 36, 37, 38. 3 dekat 8. 3 dekat atas. Okay, 3 darab 4, 12. 4, 8, 12. 12 tambah 3, 15. Sifar darab 4. Sifar darab 4, sifar lah. Okay, sifar darab 4, sifar. Tambah 1, jadi 1. Yang terakhir, 1 darab 4. Okay, boleh nampak? Maksudnya darab satu-satu dulu. Darab ini dulu. Kemudian darab yang ini, darab 3, darab sifar, darab 1. Ini merupakan sifar 4. Ini kena buat banyak latihan nak kasih awak faham. Kalau setakat awak tengok video ni dan kemudian dah takkan faham. Kadang faham tapi tak mahir. Hari ni faham tengok video, tengok channel YouTube dan sebagainya. Bila buat latihan tak faham. Latihan tu kena buat banyak sebab soalan ni berbeza-beza, pelbagai, supaya lebih mahir dan kita lebih faham lagi. Okey, boleh? Okay, berapakah hasil darab 49 dengan 76? Okey, 49 kita tukar dalam bentuk ayat matematik. 49 darab 76. Ini kalau dalam buku teks, dia tulis macam ni kan? Tak apa, saya pemudahkan dekat sebelah sini. 49 darab 76. Okey. Kalau yang ini bermaksud kita selesaikan yang ini dulu. Ingat bila darab bukan darab dengan 7, darab dengan 6 dulu. Kita darab bahagian sebelah sini dulu. Kan rumah sar kan? 9 darab 6. Ini sifar 6. Ini tak ada cara lain. Awak kena hafal sifar. Kuasai sifar. Kalau tidak, awak kena tulislah 6, 12, 18, sampailah 9 darab 6. Okay, so 9 darab 6, 54. Tulis 5, tulis 4. Okay, so 4 darab 6, sebelah sini pula 4 darab 6. Kita selesaikan sifar 6 dulu. 9 darab 6, 54. 4 darab 6, 24. 24 tambah 5, 29. Ini jawapan tadi. Nampak tak ni? 49 darab 6, 294. Okay, sekarang baru kita darab dengan 7 pula. Ni. Kita nak darab dengan 7. Jadi kita akan darab 9 darab 7 pula. Boleh tak kita letak dekat bawah 4? Tak, jawapan mesti sebelah dia. Mesti mula dekat sini. Jangan letak bawah 4 jawapan. Okay, 9 darab 7, 63. So 3 bawah, 6 dekat atas. Okay, 9 darab 7, 3. So 4 darab 7, 28. 28 tambah 6, 34. Ni. So 49. Kenapa nak 70? Sebab dekat 7 ni ada rumah puluh. So ditulis 7 sifar tu, 70. So awak akan dapat 3430. Ataupun tulis macam ni boleh, 3430. Kalau nak selamat, letak sifar lah. Supaya awak tak masukkan nilai 9 darab 7 ni awak letak bawah rumah sar ni. Mesti masuk rumah puluh dah. So operasi apa? Operasi tambah. Maksudnya 294 tambah. Sini, nampak ni? Okay, operasi tambah. Tambah macam biasa lah. 4 tambah sifar, 4.
9 tambah 3, 12. 4 tambah 2, 6. Tambah 1, 7. So, 3. 3, 7, 2, 4. Okay? Boleh faham? Tak faham? Kena buat ni. Ambil contoh yang sama ni, cuba awak kira sendiri dekat buku. Awak tengok jawapan yang awak dapat tu sama tak dengan awak tengah tengok sekarang ni. Okay? Awak tak boleh tengok, tak faham lah, kena buat. Buat, tak faham, buat lagi. Ni yang tadilah. Ini kalau dia menggunakan, dia pecah satu-satu. Cara 2. Okay, maksudnya 9 darab 6 dulu. Cara ada banyak, tapi kalau boleh, pakai satu cara je lah. Supaya kita kuasai cara tu kan. Ni dalam buku teks, dia beri pelbagai kaedah yang mana boleh membantu murid-murid dalam penguasaan operasi darab. Ni 9 darab 6 untuk yang ni. Jawapan dia 54. So 40. Awak kata, kenapa 40? Sebab 4 ni duduk ke rumah puluh. So 40 darab 6. Lepas tu 9 darab 70. Kenapa 70? Ni 7 ni. So 7 dekat rumah puluh. So 7 sifar. So 40 darab 70. 4 ni dekat atas kan. 40 darab 70. So operasi tambah. Okay. Dia ada lagi satu kaedah untuk darab. Saya akan tunjukkan pada video yang seterusnya nanti. Jadi untuk video yang pertama ini, untuk operasi darab, kuasai dulu dalam bentuk lazim. Kuasai sifir supaya lebih mudah untuk darab. Jadi kita akan lihat pada video yang akan datang dalam bentuk operasi kekisi. Itu sebenarnya paling senang sebenarnya. Okay, so terima kasih untuk hari ini untuk video operasi darab untuk tahun 4. Kita akan berjumpa lagi pada kelas yang akan datang. Okay, so jangan lupa untuk buat latihan yang kerap di dalam matematik supaya awak kuasai apa pun topik. Kalau tak buat latihan, agak sukarlah awak nak kuasai matematik. Okay, boleh? Okay, sampai berjumpa lagi pada video yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.